إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi alhamdulillah, ini masalah semalam. Masalah semalam ini, maka di manakah tempat permulaan? Tempat permulaan dibilangkan safar. Di manakah? Maka dalam kitab semalam ini dia dah bagi nyata. Dia dah bagi kenyataan. Dalam kitab dalam muka 4 tu hanya bagi nyataan. Seperti ada soalan pada malam ini. Soalannya, di manakah sempadan bagi taman-taman atau seksi atau freezing yang terletak dalam bandar baru seperti Shah Alam, Bandar Baru Bangi, Putrajaya dan lain-lain bandar baru. Jadi masalah pertama jawapan dianya duduk baris yang duduk dalam kitab kita baris yang keempat. Baris yang keempat. Nah, tu permulaan safar bagi penduduk-penduduk bangunan dan rumah. Permulaan safar bagi penduduk bangunan ini kita nak bagi tahu jawapan yang kita nak tahu di manakah tempat permulaannya. Permulaan safar bagi penduduk bangunan dan rumah. Maka untuk penduduk bangunan seperti kondo, flat, apa lagi atau yang buat dan rumah, penduduk rumah, taman-taman rumah. Taman-taman rumah tu. Maka penduduk bangunan dan rumah itu, taman-taman rumah tu, hasil ia dengan melalui kota yang ditentukan dia. Kita tengok masalah ni dulu, lepas tu kita pergikan kepada masalah pertanyaan. Nah, kita supaya kita tahu kan tempat yang itu dia. Maka tempat dia tu. Nah, tempat bagi di mana kesempatan bagi taman-taman atau seksi atau prinsip dia yang terletak dalam bandar baru seperti Shah Alam, Bandar Baru Bangi, Putrajaya dan lain-lain bandar baru. Maka kita tengok di sini, kita lihatkan sekiranya kalau ada perhubungan bangunan itu dengan perumahan, dengan taman-taman itu, maka permulaan dianya ialah selepas daripada taman itulah. Perhubungan itu masih ada.
Kalau sekiranya perhubungan di antara tempat-tempat itu tak ada, maka itu tidak perlukan kepada perhubungan. Maka perhubungan ini mesti kena tanyakan di antara ramai-ramai orang di tempat itu. Macam manakah di tempat itu? Maka tempat taman tak adakah kota, pagarnya, lingkungan dia tak ada? Di tempat taman-taman rumah ada ke tak ada? Kalau ada, kira di tempat taman-taman rumah tu lah. Kira di tempat pagar-pagar rumah atau lingkungan. Keluar daripada rumah, lepas daripada lingkungan taman rumah tu, itu permulaan dia aja. Jadi yang kita hasilkan daripada pertanyaan yang banyak-banyak ni, kita tengok di sini, kita lihatkan. Kita mesti lihatkan kampung, bandar yang kita duduk itu, yang kita tinggal itu, adakah perhubungan ada? Adakah perhubungan? Kalau ada perhubungan, maka kita tengoklah berjalan. Tengok jalan, tengok parit, tengok sungai. Kita lihatkan jalan, ada jalan di antara kampung ini, adakah parit di antara kampung ini? Sebelah parit itulah dikirakan permulaan bagi musafir kita. Ada pada bandar-bandar. Di mana tempat dikirakan tu? Itu dia. Maka di sini bagi kita harus kiranya kalau ada kota, jika ada lingkungan, jika ada lingkungan, dalam tu ada kota, ataupun di situnya ada dalam beberapa tempat runtuh atau tempat perhubungan sekalipun. Itu dikirakan selepas pada kota. Kita berjalan selepas pada kota, selepas pada pagar. Pagar kampung kota ni, kota ni tulis kahwan to alif kota, tapi bahasa kat sini panggil kota. Kota ni mana pagar. Pagar kampung, bukan pagar rumah, pagar kampung. Sekiranya kalau kampung itu ada pagar. Maka sekiranya kalau di bandar tidak ada kota, tapi ada rumah perhubungan. Tahu apa? Perhubungan, tapi orang ramai katanya kampung bandar ni setakat ni. Bandar Shah Alam, setakat ni. Itu mesti kita tanya uruf. Uruf ramai-ramai, orang ramai-ramai kat situ. Shah Alam bani kat mana lah tempat dia, tempat kesudahan dia, tempat di mana. Jikanya selepas pada Shah Alam tu ada tempat, semua ramai kata kat sinilah sampai tempat akhir kampung, akhir bandar Shah Alam. Di situlah dikirakan permulaan safar. Yang itulah dalamnya kan, yang dalamnya dia mengatakan bahawa uruf keramaian orang ni mesti kita kena tahu juga keramaian orang penduduk di situ. Semacam dia kata tengah-tengah tu, dan tengah-tengah kitab dia katanya, jika berhubung negeri itu pada uruf, negeri kita berbandar, berhubungan dan perhubungan negeri bandar itu pada uruf, berhubung dengan satu kampung uphamanya. Satu kampung uphamanya. Maka suti uphama satu kampung, satu taman perumahan. Bandar berhubung dengan taman perumahan. Maka siapakah yang menghukumkan berhubung bandar perumahan itu? Ialah uruf keramaian orang kat situ. Itu uruf. Uruf kat situ, keramaian orang kat situ tu macam manakah dia mengatakan, adakah taman itu berhubung dengan kampung ni? Adakah bandar itu, taman perumahan itu berhubung dengan bandar ini? Sekiranya orang ramai, kebanyakan orang mengatakan bahawasanya ada perhubungan taman perumahan dengan bandar ini, maka dikirakan perhubungan. Tetapi kalau orang ramai katanya, taman asingkan, taman asing, bandar asing, maka kedua-dua ni perasingan, bukan yang satu. Maka itu kira pada uruf orang ramai. Inilah mesti kita hidup beramai-ramai ni.
Mesti kita menanyakan di antara ramai-ramai, mensoalkan kat mana kampung kita, adakah taman perumahan masuk dalam bandar ni? Adakah masuk? Kalau tidak, tidak. Kalau masuk, masuk. Tu. Nah, soalan yang kedua, di manakah dikira sempadan bagi sebuah taman perumahan yang terasing, yang tidak berhubung dengan taman-taman perumahan yang lain? Maka itu sekiranya ada kota, ada pagar. Maka dia ialah selepas pada pagar, selepas pada kota. Kota ni pagar taman perumahan. Kawasan dia. Habis kawasan dia ada. Itu dikirakan dia. Kalau perasingan. Nah, habis taman perumahan ramai, maka rumah kota dia itulah dikirakan permulaan safar baginya. Bagi penduduk di taman perumahan. Kira situ. Mesti mengkirakan permulaan di situ tempat dia. Jika perasingan pertaman perumahan yang ini satu, maka permulaannya apabila selesai kawasan taman perumahan. Luah mana? Ada keluar. Kawasan dia ada luah, maka luah itulah tempat dia. Macam kampung ni senang, macam kampung ni. Nah, kampung satu kampung. Apabila bilang satu kampung maknanya ialah satu masjid. Itu dibilangkan satu kampung. Walaupun kampung lain-lain. Nah, saya misalkan jenderam satu, jenderam hulu, jenderam hilir. Jenderam hulu, jenderam hilir. Maka jenderam hulu hilir ni sembahyang, misalnya sembahyang satu masjidnya. Maka jenderam hulu hilir dikirakan satu kampung. Selesaikan permulaan safarnya apabila jalukan kampung itu baru dimulakan safar. Itu satu masalahnya. Karena kadang-kadang satu masjid banyak kampung, kadang-kadangnya satu masjid ada 2 kampung, 3 kampung, macam tempat di Thailand. Tempat di Yala, tempat kampung saya ni, satu kampung, satu masjid, tapi kampung tu banyak. Ada kampung ni, tapi kampung berlain-lainan. Tapi mengerjakan satu masjid, jemaat satu masjid. Maka itu dikirakan satu kampung. Yang lain tu dikatakan hujung kampung. Yang jauh pada masjid dikatakan hujung kampung. Yang ni dikatakan kepala kampung, awal kampung. Maka selesaikan atau permulaan safarnya ialah selepas melalui kampung itulah, itu pak permulaannya. Permulaan safar. Macam taman ni, sebuah taman ni, melalui taman itulah tempat permulaan safar. Taman tu. Taman berasingan ni taman perumahan satu, ini taman satu. Maka taman itu duduk dalam kampung mana? Duduk dalam kampung mana? Kalau duduk dalam kampung ni, maka dikirakan kampung itulah. Macam adalah di kita katanya di Jenderam. Ada perumahan tepi, ada jalan masuk tu, ada tepi tu ada taman perumahan. Maka taman perumahan tu dikirakan masuk dalam kampung Jenderam. Bukannya lalu pagar taman perumahan dibilangkan safar. Belum lagi. Kena bilangkan kampung. Lalu kampung Jenderam semua, lalu dibilangkan mulai safar. Bukan bilang selepas pada pagar kampung ataupun kota kampung. Bukan bilangkan lalui taman perumahan, bukan. Karena taman perumahan itu ada dalam kampung. Maka dikirakan kampung, tak dikirakan taman. Itu banyaklah sekarang ini. Kadang-kadang di satu kampung tu ada tanah perumahan, tanah yang luas. Maka bagi pihak-pihak ada buat perumahan ni,
mereka bagi datang membinakan perumahan. Maka perumahan duduk di kawasan mana? Kalau duduk di kawasan Kampung Jenderam, maka lalu Kampung Jenderam itulah permulaan safar. Pelik lidah. Dah lama tak cakap pasal belik lidah ni. Faham dah? InsyaAllah mudah-mudahan dapat dipahamkan. Dari taman perumahan ni kita tengoklah dia duduk di mana. Dia ada perhubungan dengan kampung ke atau tidak? Jika ada perhubungan dengan kampung, maka lalu kampung itulah baru sampai tempat permulaan safar. Yang kedua. Yang tiga, masalah tiga, di manakah dikira sempadan bagi dua buah taman perumahan yang berhubung keduanya sama. Taman perumahan itu sama, tinggal dia binakan dekat mana. Kalau dia binakan perasingan, tidak ada kampung, ada kampung dia ya. Perumahan dia ada dua perumahan ini saja, tak ada yang lain. Maka lalu melalui taman perumahan itulah. Tapi apabila lah dia dibina ke dalam kampung, maka tempat permulaan safarnya ialah selepas pada kampung itulah. Itu selepas pada kampung. Ingatlah ni kampung mesti kita kena tahu. Dak kampung apa weh? Kampung Jenderam. Habis Kampung Jenderam itulah, itu tempat permulaan. Perumahan pun sama juga. Perumahan tu mereka bina ke perumahan dalam kampung apa? Kampung Jenderam. Lalu Kampung Jenderam, okey, kat situlah. Kat situlah tempat permulaan safar. Bukan lalu pagar atau kota bagi perumahan itu, bukan. Karena perumahan tu dia bina dalam kampung. Kalau dia bina perasingan, suku ada kampung dia ya, semua tu bina, ada kampung satu tempat perumahan tu, dalam perumahan tu ramai manusia dalam tu, maka dikirakan lalu perumahan dia itulah di permulaan safar. Itu masalah yang ketiga. Masalah yang keempat, jika beberapa buah kampung atau qaryah tidak mempunyai sempadan seperti parit atau sungai yang memisahkan di antara kampung-kampung tersebut, boleh tak masjid qaryah setiap kampung tersebut dikira sebagai sempadan? Ya, boleh. Masjid qaryah tu bukan sekadar dia ada kawasan kampung, mesti dia ada. Kampung Jenderam Hulu, Jenderam Hilir. Misalnya, saya buat contohkan Jenderam Hulu, Jenderam Hilir. Maka dalam Jenderam Hulu ada satu masjid, Jenderam Hilir ada satu masjid. Maka bagi ahli kampung Jenderam Hilir, apabila sudah lalu ke kampung Jenderam Hilir itulah permulaan safarnya. Dan bagi kampung Jenderam Hulu, apa sudah lalu kampung dia itulah dikirakan permulaan safarnya. Karena kedua kampung ni ada satu-satu masjid. Jenderam Hilir ada satu, Jenderam kampung tu, Jenderam Hulu tu ada satu. Maka sebab ada masjid tidak kampung itulah dikirakan ada kawasan setakat dia, ada sepadan dia. Sepadan ini mesti kena tanya orang ramai-ramai. Kamu duduk tinggal kampung apa? Kamu tinggal kampung Jenderam Hilir ke atau Jenderam Hulu? Jawab dia Jenderam Hilir. Dia Jenderam Hilir. Kamu? Aku Jenderam Hulu. Jenderam Hulu. Ini sekiranya kalau ada dua masjid. Kalau satu masjid, dikirakan semua garisan dia. Tak payah kira apa panggil? Tidak ada apa ni? Tidak ada sungai, tidak ada parit, tidak sungai apa, dikira garisan. Garis kamu ni setakat mana kampung kamu? Kamu ada setakat mana? Ini siap-siap kampung mesti ada kawasan dia. Sampai setakat ini aku kampung duduk kampung kawasan ini. Aku kampung kawasan ini. Maka dikirakan permulaan safar ni kira kampung, jangan kira daerah. Daerah ni luas. Daerah ni sangat luas. Daerah ni luas sangat. Jadi daerah ni tak boleh kita kirakan.
mesti kita kirakan kampung yang kita tinggal. Apabila selesai kampung itu, nah situlah tempat permulaan safar kita. Begitu juga mereka yang tinggal di bandar-bandar. Nah, di bandar-bandar ya ada tempat apa ya ada tempat dia. Nah, permulaan dianya ada tempat dia, kamu sampai kat sini, sinilah tempat permulaan kamu safar. Nah, macam baris yang keempat di dalam kitab dia kata permulaan safar bagi penduduk-penduduk bangunan seperti bandar. Nah, dan rumah. Penduduk rumah seperti taman perumahan. Nah, yang perasingan atau kampung. Hasil ia dengan melalui kota yang ditentukan dia dengan tempat yang safar ia daripada dia. Maka kota di sini kita bubuhkan garisan, lalu kan garisan bandar, ini bandar Bangi, ini bandar Shah Alam. Selepas bandar itulah dikatakan permulaannya, garisannya. Ya ada mukim satu dah, mukim satu, mukim dua, mukim tiga. Lepas mukim satu, mukim dua, tiga lain lah. Maka masjid ni boleh kita buat alamat dalam kitab permulaan safar. Masjid boleh kita buat alamat, buat tanda untuk kita permulaan safar. Macam kita duduk masjid mana? Jendera Hulu ke Jendera Hilir? Sekiranya Jendera Hulu, maka selesaikan, lalu ke kampung Jendera Hulu, maka situlah tempat permulaan safar. Jendera Hilir, lalu kampung Jendera Hilir itu tempat permulaan safar dia. Nah, ini contohnya sekiranya kalau dua kampung ni ada masjid-masjid. Nah, ini dia. Itu dia. Nah, maka apabila kampung tidak ada parit, tidak ada sungai, nah memisahkan dan kedua ni kirakan garisan. Ini kampung ini kampung ini. Sekiranya kalau umum tu perhubungan. Nah, perhubungan ini tanya uruf keramaian. Keramaian orang katanya kampung ini setakat mana? Kampung ini setakat mana? Kampung ini setakat ni. Setakat ni, sinilah tempat permulaan. Kampung ini setakat ni. Sini tempat permulaan. Macam bangunan perhubungan seperti bandar-bandar. Nah, seperti bandar-bandar. Baik pun bandar-bandar akan tapi banyak masjid dalam bandar. Masjid Jumaat dah, bukan masjid jemaah, masjid berjemaat. Berjamaah. Tu faham, insya-Allah lah faham. Mudah-mudahan kita fahamkan ini, mudah kita buat musafir. Buat musafir tu. Apabila perhubungan ini, perhubungan kampung ke kampung itu mesti kena tanyakan ramai-ramai orang penduduk di situ. Adakah kampung ini perhubungan dengan kampung ini? Kalau ramai orang kasi kata tidak, kampung lain, maka situ boleh kita apa lalu satu kampung ni, di situlah tempat permulaan safar. Ni perlukan tanya soalkan kepada ramai-ramai orang. Kampung ni mesti kita tahu. Nah, macam di sini ya ada mukim satu, mukim dua, mukim tiga. Tapi walaupun mukim satu, mukim dua, mukim tiga, di tempat saya, tempat kami tinggal kat sini, jadi masjid itu duduk pertengahan. Jadi keliling kampung masjid kami ni ada kampung, banyak kampung pula keliling. Nah, banyak kampung, tapi semua kampung ini sembahyang di satu masjid ni. Semua kampung keliling ini ada 2-3 butir kampung, ada kampung ini keliling masjid tu banyak kampung. Tapi banyak kampung ini mereka sembahyang di satu masjid. Mereka sembahyang satu masjid. Nah, masjid duduk binakan di pertengahan kampung. Nah, maka yang hilir, kampung sebelah hilir sembahyang kat sini. Kampung sebelah hulu sembahyang kat sini. Kampung sebelah naik. Nah, setelah matahari naik, sembahyang kat sini. Maka apabila permulaan kampung ini ni ialah apabila melalui semua kampung yang tersebut. Itulah dikirakan permulaan safar. Permulaan safar. Bukannya kampung hilir, permulaan safar dia dekat masjid.
Di masjid. Bukan. Masjid tak boleh buat, tak boleh kita buat setakat. Hanya lepas dari kampung, akhir kampung itulah dikirakan permulaan safar. Permulaan safar dikirakan akhir kampung. Tu. Dan satu lagi soalan yang kelima, apakah makna muqabil? Ada dalam nikah. Dalam ini ia kata ada kaul yang azhar, kaul yang terlebih zahir nisbah dalil. Nah, dalam kitab semalam dia kata kaul yang azhar, kaul yang terlebih zahir nisbah dalil. Maka ada satu lagi muqabil. Muqabil bagi kaul azhar, yakni kaul yang membetuli kaul azhar. Ada kaul yang melawani ke kaul azhar. Maka kalaulah kita kirakan yang mana kuat di antara azhar dan muqabilnya, ialah azhar terlebih kuat daripada muqabil. Karena muqabil ni kau yang membetuli saja, kau yang melawani saja. Yang dipakaikan ialah kau azhar. Adapun kau yang bukan azhar, yang muqabil, ini kita pakai ketika darurah saja. Nah, tak boleh kita bahagikan petua-petua kepada orang. Yang ini kita pakai untuk diri saja. Untuk diri ya, tak boleh kita petua kepada orang. Hanya kita petua kepada orang ialah kau yang azhar. Karena kau azhar ni kau yang lebih kuat daripada muqabil. Mana muqabil ni ialah kau yang melawani, kau yang membetuli akan yang terlebih zahir, yang terlebih azhar. Mana atas tu? Nah, ada tersebut di atas. Ada sebuah semalam berkenaan dengan kaum azhar dan muqabil bagi azhar. Ini dia. Mana semalam ni? Ya. Ya, tengok tak jumpa. Semalam ni duk baca. Duk belah balik ni. Bukan kau tiga ni. Cari buka pak tak jumpa. Kau yang terlebih zahir. Nah, kau yang terlebih, maka kau yang terlebih zahir harus diqadhakan ia dengan qasar di dalam masa safar, tiada dalam masa hadir. Dan sabit bagi muqabilnya, muqabil kau yang terlebih zahir. Maka muqabil ni kau yang membetuli, kau yang melawani, kau yang terlebih zahir. Tu muqabil, kau yang membetuli, kau yang melawani akan terlebih zahir. Maka di antara dua ni yang manakah kita patut dipakaikannya? Ialah kau yang terlebih zahir. Karena kan lebih zahir ni, ini yang terlebih kuat daripada muqabil. Maka muqabil ni, kau yang melawan ni akan kau yang terlebih zahir ni, ini sebagai kita pakai ketika darurah sahaja. Pakai ketika darurah, bukan dipakai buat petua ni, ini tak boleh. Nah, kita pakai, kita tahu kita pakai seorang diri kita, pakai ketika darurah, pakai ketika bersangatan berhajat.
atau yang mukabil. Nah, yang mukabil. Tapi sekiranya tidak ada darurat, kita pakaikan yang terlebih azhar. Nah, yang terlebih azhar, yang terlebih zuhir. Itu mana mukabil? Berarti ini mukabil kau yang melawan ni, kau yang membetul ni. Tu. Nah, kenapa gitu? Maka di antara dua-dua ni, boleh semua. Akan tetapi kau yang terlebih zuhir, yang ini yang kita pakaikan, yang kita gunakan. Tapi kau yang mukabil, ini kita simpan. Simpan apabila kita darurat, kita bersangat dan berhajat, kau yang mukabil. Itu cara dia nya. Macam kita katanya dalam mazhab Syafi'i ini, bismillahirrahmanirrahim ialah satu ayat pada Fatihah. Nah, satu ayat pada Fatihah. Tu mazhab Syafi'i. Kemudian ada ulama kau yang asah, kau yang terlebih terang di sebuah dalil, tak sah mereka bermazhab Syafi'i mengikut akan imam bermazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi tidak bacakan Fatihah, tidak bacakan bismillah. Maka mazhab Syafi'i ini tak sah. Tak sah sembahyang apabila ikut imam bermazhab Hanafi. Karena Hanafi tidak bacakan sembahyang, dan pula bismillahirrahmanirrahim bagi Hanafi sunat saja, bagi Syafi'i wajib. Itu kau yang asah. Nah, akan tetapi ada mukabil bagi asah. Kau melawan ni bagi asah. Nah, kau melawan ni bagi asah, dia kata sah, boleh kita ikut imam Hanafi. Nah, dia tak baca bismillah, tapi bukan ikut di tempat kita ini, ialah ikut tempat dia, tempat mereka yang bermazhab Hanafi. Pasal apa? Kerana apa kau boleh kita ikut imam yang bermazhab Hanafi? Kerana sembahyang mereka itu sah, maka sembahyang kita pun sah juga. Walaupun mereka tak baca bismillah, kita baca bismillah. Nah, kita mazhab Syafi'i. Maka mukabil asah kata, sah kita ikut, kerana sembahyang mereka sah, yang kita pun sah. Tapi ingat, kita ikut begini ni, masalah kita pergi ke luar negara. Luar negara di tempat itu bermazhab Hanafi. Adapun tempat kita ni tak boleh. Sekiranya kalau kita pergi sembahyang yang imam tu tidak baca bismillah, mesti wajib kita kena mufarakahkan sembahyang kita. Aku mufarakah pada imam, aku bercerai pada imam. Itu dia. Itu mesti. Pasal apa? Kerana apa? Kerana tempat kita bermazhab Syafi'i. Maka yang kata tak sah, yang kata tidak sah mengikutkan imam bermazhab Syafi'i, bermazhab Hanafi, itu kaul yang sah. Mukabil dia sah, kerana mazhab Hanafi sembahyang sah. Tapi yang kita ikut di mana? Bukan di tempat kita ini, ialah tempat Hanafi. Nah, begitu juga di mukabil ni. Nah, mukabil yang ke azhar harus diqadhakan sembahyang yang lumpuh dalam waktu qasar dengan qasar di dalam masa safar.